أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini, hari Jumaat yang penuh barakah, yang kita doakan Allah memberikan anugerah demi anugerah kepada kita pada Jumaat ini. Dalam serba kepayahan, kesulitan yang berlaku, kita tahu bahawa Allah lah tempat kita bergantung, tempat kita memuji pada setiap masa. Hari ini kita bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Safah, apa khabar hari Jumaat ni? Alhamdulillah Ustaz ya. Masih lagi tidak dapat secara penuh pergi solat Jumaat ya, tapi diharapkan bersama dengan tuan-tuan di online ya, boleh share bersama dengan rakan-rakan yang lain peluang untuk kita mendengar tausiah ataupun nasihat daripada Al-Quran Ustaz ya, untuk sama-sama kita mendalami halaman 230. Mari kita mulakan dengan doa kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada diri kami untuk kami tahu dan juga berbuat sesuatu berasaskan ilmu, bukan berasaskan kepada emosi kejahilan dalam diri kami. Pada hari ini kita ingin mendalami halaman 230 ya, yang menyambung kepada kisah Nabi Ibrahim ya, kisah Nabi Ibrahim dalam surah Hud. Mari sama-sama kita saksikan apakah ringkasan bagi halaman ini. Bermula daripada ayat yang ke-72 hingga 76, kita akan melihat keajaiban isteri Nabi Ibrahim yang boleh mengandung dan berita azab yang dibawakan oleh para malaikat yang bertamu di dalam, yang hadir ke rumah Nabi Ibrahim. Ini kita akan baca sehingga ayat yang ke-76 dan kemudian kita akan sambung pada ayat 77 hingga 81, transisi kepada kisah Nabi Lut bersama dengan kaumnya, bagaimana Nabi Lut amat bimbang tentang kehadiran tetamu yang hadir pada rumahnya, pada kawasannya, dan bagaimana Nabi Lut berujar, bercakap dan berinteraksi dengan kaumnya pada waktu itu. Jadi kita ingin belajar daripada halaman 230 dan kita mulakan dengan bacaan ayat 72 hingga 77 bersama Ustaz Tirmizi. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Fazrul. Salam Jumaat kepada semua. Sallu ala nabiyil adnan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa khabar semua penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran? Kita hari ini berada di penghulu segala hari, itu hari Jumaat, perayaan kita semua. Walaupun kita tidak dapat sepenuhnya hadir ke solat Jumaat, janganlah kita meninggalkan kepentingan tazkirah, peringatan daripada Al-Quranul Karim. Sekurang-kurangnya boleh juga menambahkan lagi kefahaman kita kepada Al-Quran, kepada ilmu dan meningkatkan keimanan kita. InsyaAllah pada hari ini kita nak menyambung kisah semalam. Begitulah, semalam pun ditinggalkan dalam keadaan yang menarik juga kisah semalam daripada ayat yang ke berapa tadi, 71 sampai dah terabur. Alhamdulillah hari ini nak sambung lagi keajaiban sebagaimana sinopsis tadi. Namun sama-sama kita mengambil keberkatan dan rahmat daripada bacaan-bacaan Al-Quran yang terterapkan dalam jiwa kita. Ayat yang ke-72
hingga ke 77. Kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha inna hadha la shay'un ajib. Qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidun majid. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 72 hingga ayat 77 menyambung kepada kisah kisah Nabi Ibrahim bersama dengan Sarah yang isterinya yang diberitakan untuk mendapat cucu ataupun anak lelaki dan cucu lelaki. Maka disambung pada ayat yang ke-72, dia isteri kepada Nabi Ibrahim berkata, sungguh aneh, adakah mungkin aku dapat melahirkan anak padahal aku sudah tua dan suamiku ini juga sudah terlalu tua. Ini adalah sesuatu yang amat mengherankan. Jadi perkataan ini bila mula-mula Sarah fadhahikat, gembira, dia ketawa ataupun tersenyum dengan khabar dapat anak lelaki, cucu lelaki. Kemudian dia mempersoalkan, dia bersoal iaitu ya wailata. Kalau dalam tafsir ni Aziz ini, kalau orang Kelantan cakap aloe gitu, kalau betul lah saya sebut macam mana kan aku ni nak melahirkan, aku ni dah tua. Kalau kita tengok dalam biologi ustaz, kalau ajuz ini tahap di mana menopause, sudah menopause, dan wahada ba'li syaikha, bahawa suamiku ini dah tua, kira tua dah bungkuk ataupun tua lah, melampau tuanya, jadi tidak mungkin lagi untuk dapat anak. Jadi dia kata inna hadza la syai'un ajib, ini adalah sesuatu yang ajaib. Sesuatu yang ajaib. Kalau kita perasan sebenarnya Sarah ini adalah seorang wanita yang amat ekspresif. Maksudnya dia ini tetamu ada, dia bercakap di depan tetamu itu sebagai satu perkara yang kita tertarik dengan karakternya. Biasanya kalau dalam tradisi mungkin wanita dianggap diam ustaz, tapi dalam cerita ini memang dia bercakap,
ya. Maksudnya ini sebagai satu petanda seorang wanita boleh bercakap, satu, dan yang keduanya amat ekspresif dalam menyampaikan mesej yang dirasakan dalam hatinya. Maka dijawab oleh para malaikat, qalu, ya, mereka berkata, ata'jabin, ya, adakah kamu merasa hairan daripada ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau tuan-tuan perasan, sebenarnya amrillah, amr ini banyak kali berulang dalam surah Hud. Kerana bila kita makin beriman kepada Allah SWT, kita tahu amrillah, ketentuan Allah ini melangkau daripada apa yang kita rancang, apa yang kita harapkan dalam hidup. Kadang-kadang kita harapkan begini jadi begitu, kita rancang begitu, begini jadi begitu, ya. Perkara itu sebenarnya bergantung kepada amrillah. Allah yang berkuasa, saya tidak berkuasa. Allah sedang pasti menyusun sesuatu. Kalau saya ikut cakap Allah, Allah akan selamatkan saya ataupun kita semua, tuan-tuan sekalian. Maka kata para malaikat ini, rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait, ya, iaitu rahmat dan juga keberkatan kepada kamu sebagai ahlul bait, iaitu ahli keluarga, suami, isteri, anak. Innahu hamidum majid, sesungguhnya dialah yang maha terpuji, yang maha hebat, mulia, ya. Majid ini perkataan yang hanya digunakan kepada Allah SWT. Dan kalau di dalam surah Qaf misalnya, wal Quranil Majid, ya, demi Quran yang amat hebat. Jadi maksudnya bila kita baca al-Quran ini, kalau Majid ini Allah yang maha hebat, dia boleh buat melangkau daripada apa yang kita boleh fikirkan, iaitu kalau tadi seorang wanita yang menopause, suaminya yang amat tua, boleh ada anak, itu adalah Allah yang Majid. Bila kita baca wal Quranil Majid, Ustaz, kesannya ialah kita akan dapat sesuatu yang melangkau daripada apa yang kita boleh bayangkan. Itu sebabnya bila kita dengar Quran ini, wal Quranil Majid ni, dia macam hati tu nak pecah. Allah. Ya, kita dengar rasa macam kan, kalau tuan-tuan ada pengalaman itu, ya, ketika mendengar, ketika melihat kepada pengalaman ini, itu sebenarnya memang sifat al-Quran itu wal Quranil Majid yang dikaitkan, diturunkan oleh Allah, innahu hamidum majid. Maka pada ayat yang ke-84 kita sambung kisah yang berlaku ketika telah hilang perasaan takut dalam hati Nabi Ibrahim. Ya, di dalam cerita ini ada 3 perkataan yang digunakan untuk melambangkan rasa takut Nabi Ibrahim. Yang pertama adalah aujasa. Kalau kita tengok semalam, perkataannya aujasa ini pada ayat 70, ya. Kemudian ada perkataan khaifah, takut juga, ya. Dan kemudian sekali ini Allah menyatakan falamma dhahaba an Ibrahim ar-ra', ya. Ar-ra' ini adalah rasa takut seperti unta betina yang didatangi oleh pemangsa, ya, seperti harimau ataupun singa, dia akan rasa amat takut, ya, amat takut. Jadi ini adalah ar-ra'. Jadi dalam kisah ini sebenarnya Nabi Ibrahim ni, Ustaz, ya, dia rasa amat takut. Satu, takut awal-awal tadi pasal tetamu tak makan. Ini entah nak bunuh apa ni, kan. Kemudian bila dapat lagi berita ini tadi, masih lagi ada takut tersebut, ya. Dan waja'athul busyra, dapat datang kabar gembira. Bila dah habis rasa takut, dah ada berita gembira, maka yujadiluna. Nah, menarik perkataan yang disampaikan sini. Nabi Ibrahim ini berdebat dengan siapa? Dengan kami, Ustaz. Ya, kalau kita ambil terjemahan dengan kami ini sebenarnya berdebat dengan Allah. Tapi bukan berdebat dengan Allah, di sini berdebat dengan para malaikat. Fi qaumi Lut. Fi qaumi Lut, pasal kaum Nabi Lut. Apa yang didebatkan ialah Nabi Ibrahim ini bertanya kepada kaum ataupun kepada malaikat ini, adakah nak bagi azab, Ustaz, ya? Azab. Pasal apa? Pasal sebenarnya Nabi Ibrahim ini ada 3 sifat yang ada pada ayat 75. Ayat 75 inilah yang menceritakan bahawa kerana ada 3 sifat ini, maka Nabi Ibrahim ini berjidal ataupun berdebat dengan malaikat. Ini berdebat dengan malaikat. Tanya malaikat. Kan? Ingatkan Nabi Ibrahim ni dah halim, sabar, jadi dia tak debat, dia senyap je, kan. Dia tak ada soal-soal. Rupanya Nabi Ibrahim bersoal. Ya, bersoal pasal apa? Dalam hati Nabi Ibrahim ni ada halim, ada awwah dan ada munib. Tiga perkara kat sini sekaligus, Ustaz, ya. Halim, awwah, munib, tak ada wa di tengah-tengah je. Oh, tak ada. 3 dalam 1. 3 dalam 1, tuan-tuan, ya. Baik, kita proses dahulu ayat ataupun perkataan pertama. Halim ini maksudnya sabar tahap tinggi, Ustaz. Allah. Halim.
Halim, tahap tinggi. Dia sampaikan dia amat sayang kepada kaum Lut itu, takut-takut nanti ada lagi orang yang perlu diselamatkan, ya. Maka dia amat penyabar sampai dia sanggup untuk berjidal, sanggup untuk bersoal kepada para malaikat. Sepatutnya malaikat dah datang, silakan kan. Tetapi kerana dia sayang sangat, dia ada agenda untuk menyayangi kepada kaum Lut tersebut, maka beliau sanggup berjidal. Yang pertama. Yang kedua, kerana Nabi Ibrahim ini adalah awah. Awah ini adalah orang yang suka merintih di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Merintih, khawatir nanti kalau katakan tugas tidak dilaksanakan, merintih khawatir nanti ada di kalangan kaum Lut ini yang tidak diselamatkan, merintih kerana amalan yang ada. Jadi macam-macam merintih itu digelar sebagai awah. Munib itu adalah orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gabungan tiga perkara ini menyebabkan Nabi Ibrahim bukan duduk diam, tetapi sampai sanggup, antara dia sayang Ustaz ya. Sayang kaum itu, dalam masa yang sama dia nak ikut cakap Allah. Maka dia persoalkan, pasal kalau tak soalkan nanti khuatir kena pada kaum Lut, orang-orang yang perlu diselamatkan. Ya, yang perlu didenda itu silakan, tapi khuatir nanti ada yang tidak selamat. Jadi kita nak baca sekali lagi ayat yang ke-76. Ayat 76 ini adalah satu pujukan kepada Nabi Ibrahim. Itu jugalah yang kita akan ambil pelajaran daripada ayat 76, bagaimana kita menghadapi kepada orang yang mungkin bertanya sesuatu soalan, ya, seperti mana Nabi Ibrahim. Kita baca ayat 76. Sila Ustaz. Baik, kita nak baca ayat 76, bagaimana kita melihat keajaiban, kehebatan Al-Quran. Memanglah kerana ia datang daripada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Hebat, Quran Majid. Kerana ia Quran, lafaz dan maknanya semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis, seperti hadis kursi, makna daripada Allah, lafaz daripada Nabi. Adapun Quran, lafaznya Ustaz, huruf-hurufnya, kalimahnya, maknanya, nasihatnya, kisahnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Baik, kita nak baca ayat 76 untuk kita memahami lagi sirah ataupun perjalanan cerita pada hari ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Ibrahim a'rid 'an hadha Surah Al-Azim ayat yang ke-76. Wahai Ibrahim, tinggalkanlah perbincangan ini. Tinggalkan apa tuan-tuan? Tinggalkan kepada berdebat, bersoalan itu, ya. Sesungguhnya ketetapan Tuhanmu telah datang dan mereka itu akan ditimpa azab yang tidak dapat ditolak. Jadi ini adalah balasan ataupun jawapan kepada Nabi Ibrahim yang tadi berjidal ataupun bersoal jawab. Mengapa dia soal jawab? Kerana dia sayang sangat. Dia ada sesuatu keprihatinan, ya. Dalam masa yang sama dia juga merintih kepada Allah, selalu nak kembali pada Allah, ya, dalam perjuangannya. Maka dinasihatkan pada Nabi Ibrahim tak seperti mana disampaikan pada Nabi Nuh, Ustaz, ya. Kalau Nabi Nuh itu Allah nyatakan wala tuhatibni fil ladina zalamu. Kau jangan cakap apa-apa pun pasal orang yang zalim. Ketika buat kapal tu kan, jangan cakap. Itu dia punya Allah beritahu pada Nabi Nuh ni dengan kaedah yang agak tegas sikit, Ustaz, ya. Pasal Nabi Nuh ni memang tegas, ya. Kalau Nabi Ibrahim ni pasal lembut, a'rid an hadha. Dah cukup lah tu. Kan, tak payahlah, jangan don't worry. Kan, lebih kurang begitu. Dan innahu qad jaa amru rabbik. Ketentuan Tuhan telah ditetapkan, telah ada. Wa innahum atihum adzabun ghairu mardud. Ya, ghairu mardud tu maksudnya ialah tidak ditolak. Siksaan ini, keputusan ini tidak akan disemak semula pasal dah confirm, ya, tidak berbolak-balik lagi dah, ia akan berlaku. Dan itu nasihat yang diberikan pada Nabi Ibrahim. Nak ceritanya Nabi Ibrahim yang amat halim ini pun dia sanggup bersoal jawab, ya, tapi soal jawab itu ada masanya, yang kerana ketentuannya sudah jelas, maka
a'rid an hadha, ya. Dah cukup jangan lagi soal jawab, kerana kita sudah ada ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pelajaran apa tuan-tuan? Sebenarnya dalam hidup kita ini, bila kita ingin ada keprihatinan, kalau kita ada soalan itu pernah ditanya oleh Nabi Ibrahim. Sesuai tak sesuai, ianya perlu dibalas ataupun diuruskan dengan cara terbaik, seperti mana ayat yang ke-76. Kemudian pada ayat yang ke-77, ya, walamma ja'at rusuluna lutan si abihim wa daqa bihim zar'a. Ini adalah kisah Nabi Lut, ya, masuk kepada kisah Nabi Lut, di mana datanglah rusuluna ini adalah malaikat-malaikat, ya, dan mereka ini datang menyebabkan Nabi Lut amat bimbang. Mengapa Nabi Lut amat bimbang, Ustaz, ya? Kedatangan mereka ini, Nabi Lut tak tahu mereka ni nak bawa azab ke tak, tapi dah bimbang dah. Okey, mengapa mereka bimbang? Kita akan tengok jawapannya insya-Allah selepas rehat nanti. Tapi kita tengok dahulu perkataan pilihan kita. Iaitu perkataan kita barakah, yang kita lihat di dalam al-Quran, ya, maksudnya ialah keberkatan, kebaikan yang banyak. Inilah yang didoakan oleh para malaikat, ya, rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait, iaitu kebaikan yang banyak kepada keluarga Nabi Ibrahim, kepada keluarga Sarah, kerana mereka ini adalah pejuang agama. Mereka menghormati tetamu, buat baik, amat halim. Kerana mereka buat baik itu, Allah berikan barakah yang didoakan oleh para malaikat. Moga-moga dengan perkataan ini menjadi asbab kepada kita juga, Ustaz, ya, untuk terus kita banyakkan kebaikan daripada rumah kita, ya, agar malaikat mendoakan rahmat dan mendoakan barakah pada rumah tuan-tuan yang sekarang tuan-tuan sedang menonton My Quran Time. InsyaAllah kita berehat sebentar, kembali semula selepas ini insya-Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Kita bertasbih, memuji, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang maha hebat, yang maha berkuasa. Tidak ada yang mustahil daripada apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada sisi kita rasa macam tak boleh, boleh ke? Tapi Allah Subhanahu wa taala kun fayakun. Inilah kehebatan Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa kita puji, yang sentiasa kita bertasbih memujinya. Alhamdulillah, terima kasih kepada penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran kerana terus setia menyokong My Quran Time, baca, faham, amal. Alhamdulillah, tadi daripada Osman Abdullah, ya Allah, di doa, ampunkan kami jika ada makhraj dan perkataan yang kami sebut dalam Quran ini tidak tepat. Kami merayu, lembutkan lidah kami agar dapat membaca Al-Quran dengan betul. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan banyak doa-doa yang dikongsikan dalam ruangan komen di Facebook TV Al-Hijrah ini. Teruskan share. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala makbulkan segala hajat-hajat kita semua. Tadi Ustaz Fah dah tinggalkan persoalan yang kita semua nak tahu. Saya sendiri pun apa pula ni? Persoalan suspend juga ni. Baik, kita baca sikit tajwid pada hari ini. Sambungan berkenaan dengan lam qamariyah dan juga lam syamsiyah. Kita hari ini nak tahu kenapa sebab dibaca dengan izhar pada lam qamariyah dan juga dibaca dengan idgham pada lam syamsiyah pada hukum lam yang mati ataupun lam ta'rif. Nombor 1, lam qamariyah dibaca dengan izhar, maksudnya dijelaskan lam tu mati. Al, macam kita baca alhamdu dalam surah Al-Fatihah. Alhamdu, lam tu dijelaskan mati. Kenapa dibaca dengan jelas ataupun izhar? Ialah kerana lam bertemu dengan huruf-huruf qamariyah, antaranya kalau ha, alhamdu adalah dua huruf. Lam dan ha itu dua huruf yang mutabaidan ataupun dua huruf yang berjauhan. Alham, maka senang kita nak matikan lam tu dengan jelas, tak susah, tak sukar.
Alhamdulillah, sebab lam dengan ha tu jauh, ataupun lam dengan hamzah. Al-ard jauh, lam hujung lidah, hamzah di mana di pangkal halqum, ha di tengah halqum, kha di hujung halqum. Al-khair, dia tak sukar untuk kita nak lantunkan lam mati pada lam qamariyah. Adapun yang kedua, lam syamsiyah dibaca dengan idgham. Kenapa? Ialah kerana huruf lam yang dimasukkan ke dalam huruf-huruf syamsiyah selepas itu adalah huruf-huruf yang mutaqariban, huruf yang dekat, berdekatan. Maka bila berdekatan, sukar kalau kita nak baca dengan izhar, maka dibaca dengan idgham. Bayangkan wasyamsi, senang kita baca wasyamsi wa duhaha. Bayangkan kalau kena baca dengan izhar juga, wal-syam, susah, belik lidah tu kan. As-saif, al-saif, payah tu nak baca. Qul huwallahu ahad, Allahul samad, payah lam tu nak dimatikan. Jadi dibaca dengan idgham, Allahus samad. Kerana itu asas Arab, dia memudahkan kalimah itu. Dia tidak memayahkan penyebutan kalimah. Jadi mudahlah kita baca Quran. Wasyamsi, bayangkan kalau nak baca dengan asalnya izhar juga, dengan jelaskan lam mati. Wal syam, payah lidah kita jadi berat pada lidah. Jadi saya teringat ayat Quran Ustaz Fas, Taha ma anzalna alaikal Quran litashqa. Taha, dan tidaklah kami menurunkan Al-Quran kepada engkau wahai Muhammad untuk memberat-beratkan engkau. Walaupun maknanya lebih luas lagi, tapi mudah baca Al-Quran insya-Allah. Wallahu a'lam. Safas. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi untuk kita jadikan sebagai motivasi Ustaz ya. Bila kita tahu ilmu ini, lagilah kita jelas rupanya memang Allah tidak mahu litashqa, untuk menyusahkan. Dari segi bacaan tak menyusahkan, dari segi nak dia punya syariatnya tidak menyusahkan, malah ia adalah untuk Allah ini inginkan kemudahan ya, yusra untuk kita. Walaupun kalau dalam bab puasa contohnya kita rasa macam susah, tapi di sebalik kesusahan itu ada kesenangan yang Allah janjikan untuk kita. Dan insya-Allah bila tuan-tuan ada sedikit kepayahan nak kena ambil masa 1 jam nak belajar Al-Quran, kena ambil masa, tetapi insya-Allah sedikit kesusahan ini akan Allah gantikan paling kurang 2 kemudahan, sebagaimana kita baca dalam surah Al-Insyirah Ustaz ya. Innama'al usri yusra. Jadi kita nak teruskan kisah sebentar tadi, kisah Nabi Lut alaihissalam ya, di mana kisah Nabi Lut ini apabila datang utusan-utusan malaikat itu kepada Nabi Lut, si abihim ya, iaitu Nabi Lut merasa sedih. Apa sebab rasa sedih? Tak tahu lagi bahawa sebenarnya utusan ini akan membawa azab. Dia sedih pasal utusan ini sahaja dalam bentuk lelaki yang handsome. Kalau dia nampak je ini orang ni handsome dan juga orang ini asing, dia Nabi Lut si abihim wadaqa bihim zar'a, dia rasa sempit dadanya. Kerana apa? Kerana sudah tentu kerana Nabi Lut adalah Nabi yang amat committed untuk menyelesaikan isu masalah sosial pada waktu itu, iaitu berzina, homoseksual, lesbian, semua LGBT yang berlada pada waktu itu. Dan waqala hadha yaumun asib, hari ini adalah hari yang amat sulit, yang amat mencabar bagi Nabi Lut alaihi salam. Jadi Nabi Lut memang bimbang sangat kepada tetamu yang hadir pada waktu itu. Maka apakah sambungannya? Kita nak lihat pada ayat 78 ya, bagaimana peristiwa ini dihadapi oleh Nabi Lut bersama dengan tetamunya, ayat 78 hingga ayat 81. Sila Ustaz. Baik, masya-Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Sambungan kisah Nabi Allah Lut alaihi salam begitu mencabar, ujian yang sangat besar yang terpaksa dihadapi oleh Nabi Allah Lut alaihi salam, yang akan kita sama-sama menelusuri sirah ataupun kisahnya, masya-Allah, subhanallah. Mudah-mudahan sama-sama kita mengambil pengajaran. Sambungan ayat yang ke 78 hingga 81. Jom baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات
البنات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah ayat 78 hingga 81 ya. Ayat ini sebenarnya penuh dengan cabaran kepada Nabi Lut alaihissalam sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa ya, alangkah beratnya ujian yang melanda kepada Nabi Lut alaihissalam dengan dialog yang kita baca sebentar tadi. Mari kita lihat pada ayat 78 iaitu Allah menyatakan dan kaumnya segera datang kepadanya. Kaum siapa? Kaum Nabi Lut. Bila dah tahu ada tetamu Ustaz ya. Dan macam mana mereka cepat sangat datang? Rupanya dalam rumah Nabi Lut beritahu kepada orang di luar, ada tetamu baru. Bocor rahsia. Kan? Nak ceritanya dalam rumah ada orang yang tidak sokong kepada perjuangan Nabi Lut alaihissalam. Mana orang dekat. Orang dekat ya. Jadi kalau Nabi Nuh ada isterinya, kalau dalam rumah Nabi Lut pun ada isterinya ya. Nak ceritanya pasangan ini penting untuk kita ajak ke arah perjuangan macam Sarah. Macam Sarah sebentar tadi, memang kalau katakan ada kemenangan kepada kebenaran kemenangan kepada kebenaran, dia sokong, dia amat happy ya, sampai dia cakap dia ketawa tersenyum kan, ekspresif kerana menyokong kepada perjuangan suami untuk memperjuangkan kebaikan. Baik. Jadi sejak dahulu mereka sentiasa melakukan perbuatan keji ya. Mereka itu datang ya, ayat 78. Lut berkata, wahai kaumku, ya qaumi haula ibanati, ini adalah anak-anakku, hunna atahharu lakum ya. Ini lebih bersih untuk kamu. Ini nak cerita ada dua pendapat. Satu, Banati ini memang anak perempuan Nabi Lut alaihissalam. Ada yang kata Banati itu adalah wanita-wanita di kawasan tersebut. Ini adalah lebih suci untuk kamu. Mengapa Nabi Lut sampai cakap begitu sekali? Padahal sebenarnya orang-orang ni jahat sebenarnya Ustaz. Tapi pasal Nabi Lut amat-amat jaga tetamu ya. Jadi dia kata tak apalah kalau kamu ni memang tak boleh kawal. Ini anak perempuan aku. Ini lebih suci, ini lebih betul daripada kamu sesama jantina berhubungan. Dan ini adalah jenayah besar yang bermula pada zaman Nabi Lut ini dan berterusan hingga sekarang masih lagi jenayah ini dibuat, dan bagi sebahagian dia menyatakan bahawa ini adalah ciptaan Tuhan, padahal Nabi Lut memperjuangkan perkara ini. Maka di hujung itu dinyatakan fattaqullah, kata Nabi Lut, bertakwalah kepada Allah, wala tuhzuni fi dhaifi,
jangan engkau memalukan. Bukan tuhzuni, tuh ada kha Ustaz ya. Ya. Kha dekat situ. Jangan kata ha tu menyedihkanku. Ini memalukanku fi dhaifi. Ya, alaisa minkum rajulur rasyid, tidak adakah seorang ya daripada kamu ni yang cerdas, yang kalau rasyid ni menunjukkan ke jalan yang lurus, dalam bahasa Inggerisnya Ustaz straight. Ya, itu sebabnya kalau tak ada di kalangan kamu ni yang straight ya, yang lurus ya, dari segi kebijakannya, dari segi boleh mengingatkan kepada orang ramai bahawa ini adalah perkara yang salah. Jadi di sini sebenarnya pendekatan yang digunakan oleh Nabi Lut, satu ialah dalam bentuk agama ketika berdakwah. Dalam masa yang sama Nabi Lut menggunakan pendekatan sosial. Ya, janganlah malukan aku di hadapan tetamu-tetamu aku. Ini kaedah, pelbagai uslub digunakan untuk apa? Untuk memastikan kaumnya itu tidak melakukan maksiat homoseksual pada waktu itu. Maka kata kaum Nabi Nuh ya, kaum Nabi Lut, qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqq. Kamu dah tahu dah sebenarnya apa perasaan kami pada wanita-wanita, wa innaka la ta'lamu ma nurid. Kamu dah tahu dah apa yang kami nak. Maksudnya mereka ni dah secara terbuka Ustaz cakap bahawa sebenarnya mereka tidak mahu wanita, mereka nak lelaki dengan lelaki. Maksudnya kalau dekat zaman itu ada Facebook Ustaz, dia cakap kami ni nak lelaki sahaja. Dia, dan perkara ini sudah berlaku zaman sekarang, ada grup yang buat begitu dan ia tidak diterima sama sekali. Sehingga kan apakah respon kata Nabi Lut ya, ini adalah perkataan yang amat sedih, amat mencabar. Ayat 80 ini yang kita nak baca sekali lagi, pendek tetapi di sinilah yang dikaitkan dengan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapa beratnya ujian yang ada kepada Nabi Lut alaihi salam. Kita baca sekali lagi ayat 80 Ustaz. Baik, kita nak baca ayat 80 dalam menelusuri kisah Nabi Allah Lut alaihi salam. Banyak komen-komen bila cerita pasal Nabi Lut ni, banyak komen di Facebook, Ananda, ada Zainab Abdul Rahman, Aini Raini, menelusuri kisah Nabi Lut berasa duka cita dan tidak terdaya untuk mengawal gangguan daripada kaumnya. Nabi Lut kata, wahai kaumku, ini adalah anakku wanita yang suci untuk kamu, maka berkahwinlah dengannya, janganlah kamu cenderung kepada kaum sejenismu. Ini satu cabaran Ustaz nak cabaran sebab ada yang melawan fitrah manusia. Masya-Allah. Baik, kita baca ayat 80 untuk kita mengetahui lagi apa lagi dialog ataupun kisahnya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin shadid. Sadaqallahul azim. Ayat yang ke-80, Lut berkata, jika aku mempunyai kekuatan untuk menentang kamu atau aku dapat perlindungan, sokongan daripada keluarga yang kuat, tentu aku akan lakukan. Dua perkara penting Ustaz ya. Nabi Lut sudah mengadu, tak tahu nak buat apa, hilang punca istilahnya. Ya, dalam dakwah ini, dalam kita mengajak ke arah kebaikan, ibu-ibu ya, kadang-kadang dalam pengalaman kita membina keluarga ataupun bersama dengan masyarakat, ada masanya kita hilang punca, dan bukan maksudnya kita tidak beriman, tetapi kerana kita nak mencari ya, kita nak menyatakan bahawa kalau dalam kisah Nabi Lut ini, lau anna li bikum quwwah, kalaulah aku ni ada kekuatan, aku nak lawan je kamu semua ni, tapi pasal aku ni tak ada kekuatan, jelah berapa Nabi Lut saja Ustaz ya. Yang lain semuanya datang, istilah yang digunakan pada ayat 78 tadi, yuhraun, mereka ni macam berbondong-bondong ya untuk menyambut tetamu baru yang mereka akan rosakkan selepas itu ya. Jadi ini kata Nabi Lut dalam keadaan, kita faham ini dalam keadaan yang amat memberi rintihan kepada Allah SWT. Au awi ila ruknin syadid, ataupun berlindung. Kalau dalam surah Al-Kahfi, tuan-tuan kalau dah baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat ini, id awal fityatu ila al-kahfi, iaitu pemuda itu dia berlindung di sebuah gua. Kalau dalam ayat ini Nabi Lut kata, kalau boleh aku ni nak berlindung kepada apa? Ruknin syadid.
kerana beratnya cabaran yang ada ini, kalau boleh nak pergi kepada ruknin syadid, diterjemahkan sebagai keluarga yang kuat. Rukun ini adalah tiang, ya, dan dalam hidup kita ini beberapa ulama menterjemahkan rukunan ini sebagai keluarga, ataupun ada yang kata sebagai kubu, tempat yang kuat agar dapat pertahankan kepada tetamu ini, ya, kepada orang-orang beriman. Tapi cabarannya apa? Bila dah sampai ke dalam rumah dia pun, rupanya Nabi Lut tetap juga berita lelaki yang handsome itu sampai juga keluar, pasal dalam rumahnya itu tidak berapa syadid ataupun tidak kuat keluarganya itu. Nak menjelaskan apa? Nak menjelaskan bahawa dalam hidup kita ini, tuan-tuan, keluarga adalah satu institusi yang penting. Kadang-kadang ada cabaran di luar rumah, tapi kalau di dalam rumah kita dapat keluarga yang saling menyokong, kita masih kuat lagi, ya. Tetapi cabarannya Nabi Lut mempunyai keluarga yang bagaimana? Ayat 71 Allah cakap, mereka malaikat berkata, wahai Lut, sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu, mereka tidak akan dapat mengganggumu, oleh itu pergilah bersama keluargamu pada akhir malam, dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang paling ke belakang, kecuali isterimu, sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka, sesungguhnya saat terjadinya azab bagi mereka itu adalah pada waktu subuh, bukankah subuh sudah dekat. Jadi malaikat kata mereka tak akan dapat capai engkau, ya, tak akan dapat ganggu kamu, yasilu ilaik, sila jalan. Fa asri ini maksudnya sila jalan pada waktu malam, maksudnya pasal benda ini berlaku pada waktu siang itu, ya. Jadi dah kamu sila jalan dengan keluarga kamu kecuali isteri kamu. Yang membocorkan rahsia tadi itu adalah si isterinya yang tidak menyokong, berbanding dengan Sarah dalam kisah Nabi Ibrahim saling menyokong untuk perjuangan. Kali ini Nabi Lut, mengapa berat sangat? Berat di luar rumah satu hal, tapi berat dalam rumah, iaitu pasangan tidak menyokong kepada perjuangan. Innahu musibuha ma asabahum, dia akan kena musibah tersebut. Dan di hujung itu, inna mau'iduhumus subh alaysa subhu biqarib, malaikat mengingatkan kamu, janji itu yang akan ditimpa azab ni berlaku pada subuh dah dekat. Apa maksudnya? Sila gerak sekarang, sila gerak sekarang. Kerana apa? Kerana ini adalah pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, membawa kepada resolusi kita pada hari ini. Sama-sama kita perhatikan, iaitu yang pertama, dalam kisah yang kita lihat pada ayat 230, yakin kekuasaan Allah mampu melakukan apa yang dirasakan mustahil. Kita yakin sebagaimana kisah Sarah dan Ibrahim. Yang kedua, usahakan diri menjadi sabar tahap halim, ya. Tahap halim itu amat prihatin, amat sabar dalam berinteraksi dengan manusia. Dalam masa yang sama, halim tidak menafikan kita bersoal jawab untuk mendapatkan sesuatu yang kita prihatinkan. Yang ketiga, bimbing pasangan agar tidak tertinggal dalam perjuangan iman, kerana kekuatan seseorang itu, cabaran di luar rumah ia dapat diuruskan kalau dalam rumah kuat, tapi kalau dalam rumah juga tidak mantap, itu adalah cabaran penting kita ambil pelajaran. Kita doakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, berikanlah apa yang kami baca daripada Al-Quran dan apa yang kami faham daripada Al-Quran memberi kesan yang positif dalam hati-hati kami, ya Allah, dalam jiwa-jiwa kami serta tindak tanduk kami, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kesabaran, ya Allah, yang tinggi dalam perjuangan, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami pasangan-pasangan, ya Allah, yang membantu kami dalam taqwa, ya Allah, yang membantu kami dalam perjuangan hidup kami ini, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada perkara-perkara yang melawan fitrah kejadian manusia, ya Allah. Kembalilah kami kepada fitrah suci bersih, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada maksiat yang mengundang kemurkaan-Mu, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga kita terus bersama, ya, Al-Quran untuk sama-sama kita membina jiwa untuk mempertahankan kebenaran walau apa segala ujian yang melanda. Inilah yang kita ingin sebarkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Tuan-tuan menyokong perjuangan Al-Quran ini kerana kita tahu Nabi Ibrahim, Nabi Lut dalam cabaran, mereka terus berdakwah, kita ada cabaran, kita terus juga menyokong dan juga menyampaikan mesej Quran, wahyu kepada seluruh alam. Kita insya-Allah bertemu lagi, dan jaga keselamatan tuan-tuan sekalian. Jangan lupa untuk mendaftar dan diucapkan tahniah pada yang sudah dapat tarikh, yang belum terus berdoa.
dengan tawakal kita terus kita gantungkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga dengan kita terus bersama Al-Quran ini Allah berikan rahmah barakah kepada rumah kita semua insya-Allah. Jumpa lagi My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.